Masa tengah ready-ready nak mandi ni, tiba-tiba pintu bilik ni dipulas-pulas daripada luar dengan ganasnya. Padahal pintu tu tak kunci pun dan diorang berdua dah diam kejung je sambil perhati je tombol pintu tu. Risaulah kot-kot ada pencuri ke apa. Adalah dalam beberapa minit keadaan tu berlaku. Lepas pintu tu dah berhenti dipulas-pulas macam tu, Pakcik Zain pun buka lah pintu tu seslow yang mungkin supaya tak keluarkan bunyi. Sebab Cik Zain ni tak ada apa-apa senjata pun untuk nak pertahankan diri. Bila dia dah yakin keadaan rumah tu dah clear, barulah dia panggil Makcik Misah keluar daripada bilik. Cek lagi sekali rumah ni daripada depan sampai ke belakang. Tapi tak ada tanda pun ada orang masuk dalam rumah tu. Cek jugalah kat dalam bilik air, kot-kot mana tahu ada orang masuk ikut tingkap kecil kat atas jamban tu kan. Semua clear tau, tak ada apa-apa pun. Tengah kucuk-kucuk diorang ni buat macam perkiraan lah kemungkinan orang masuk ikut situ. Tiba-tiba ada bunyi. Bila ditolehkan kepala ke sinki dapur, tu dia. Waktu ni pilih air tu tengah terbuka sendiri. Perlahan-lahan, lepas tu keluar air daripada kecil sampailah yang paling kuat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Baiklah, disclaimer dulu. Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Janganlah terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, hari ini KSM nak bawakan anda beberapa kisah berkenaan dengan pulau ataupun cerita-cerita berkenaan dekat dengan laut gitu kan. Jadinya tanpa membuang masa lagi, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Okey, baiklah. Untuk kisah hari ni, sebelum kita mulakan cerita berkenaan dengan cerita pulau tadi, kita nak cerita sikit 4 tanda-tanda orang ada membela tuyul yang wajib anda tahu. Tuyul bukanlah hal yang asing bagi untuk dibicarakan. Makhluk yang identitinya menyerupai budak, berkepala botak, berbulu dan berlendir serta suka mencuri duit dan perhiasan ni. Dan tuyul biasanya dibela oleh manusia bagi tujuan untuk mencari nafkah dengan cara cepat dan haram. Sesuai dengan identitinya yang menyerupai kanak-kanak, perlakuannya juga hampir sama dengan kanak-kanak sebenar. Suka bermain dan makhluk gaib ni boleh dilihat dengan mata kasar dan juga boleh diajak berbicara oleh pembelanya sahaja. Kecuali kalau seseorang itu memang memiliki indera keenam. Dan untuk memelihara tuyul ni tidak diperlukan orang kata ritual khusus ke, ada nak kena special skill ke, tak ada. Namun pemelihara tuyul harus memenuhi beberapa syarat seperti memberi makan pada tuyul dengan menyusukan, dan tuyul akan disusui oleh isteri pemilik tuyul ni. Kalau yang bela tu merupakan seorang wanita, maka wanita itu sendirilah yang akan menyusukan, dan perkara itu perlu dilakukan setiap hari. Dan kita terus dengan kisah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lin
Dan ini adalah kisah saya. Pada permulaan, nafas saya ni sampailah saya berumur 8 tahun, paru-paru saya ni hanya diisi dengan oksigen daripada pulau yang dikelilingi hutan dan lautan. Memang orang kata udara yang segar je lah yang saya hirup. Segar sangat-sangat. Sebulan sekali je naik ke darat sebab kakak dengan abang saya ni semua nak masuk asrama. Kiranya nak pergi melawat diorang ataupun nak balik kampung lah. Dan mak bapak saya ni ditugaskan demi negara di sebuah pulau yang boleh dikatakan tak besar, tak jugalah kecil. Dan rupa saya pun dah macam orang pulau dah. Hari-hari duk berjemur sampai dah jadi hitam berkilat dah. Dengan rambut saya yang kerinting lagi, memang orang kata confirm lah orang pulau. Jadi lepas dah pindah darat, barulah saya tahu yang sebenarnya saya ni cerah. Itu pun ambil masa sama lebih setahun untuk nak menormalkan balik kulit saya ni. Pulau ni dibahagikan beberapa buah kampung lah. Yang saya duduk tu boleh dikatakan sebagai kampung utama lah. Ada airport, ada sekolah, klinik kesihatan dan bank dan lain-lain kemudahan asas. Dan bapak saya ni waktu tu dah level-level manager lah masa ni. Dapatlah kuota sebiji yang paling besar sekali dekat situ. Ada 3 bilik, 2 bilik air, luas. Ada padang depan belakang. Sertanya diberi motor sebiji dekat pulau tu. Kalau pengangkutan utama je, hanyalah motor je. Dan jalan pun kecil je ada dekat pulau ni. Cuma ada 1-2 penduduk je yang ada kereta dekat pulau tu. Kereta lain pula yang wujud kat situ cumalah ada kereta polis dengan kereta Pajero Bomber Airport je. Tapi kalau sekarang ni dah majulah. Jalan pun dah besar. Dah diturapkan tar pun. Dan penduduk dah ramai dah bawa masuk kereta ke sana. Korang kalau nak pergi bercuti ke sana, saya recommend sangat-sangat. Sebab pantai dia putih, jernih, laut biru, nak hiking ke, nak jungle trekking ke, ada bukit tinggi, air terjun pun banyak. Dan hutan pun boleh tahan sebab boleh memburu dan setiap kampung ni ada keindahan laut serta pantai yang tersendiri. Okey. Dia punya cerita ni banyaklah pasal berkenaan dia punya cantiknya tempat pulau yang dia ni. Jadi kita skip je pada cerita dia, kita terus pada kisah dia. Okey, saya mulakan kisah horror tentang quarters yang saya alami dulu. Kedudukannya betul-betul menghadap laut. Boleh dengar setiap hempasan ombak ke pantai. Laut dengan rumah saya ni hanya dipisahkan dengan jalan batu kecil. Deretan pokok yang besar mungkin dah berpuluh tahun dah usianya. Dulu-dulu arwah mak saya suka panjat bawa pinggan naik atas pokok tu. Lepas tu suap saya makan dekat atas pokok tu. Rindu rasa semua tu. Dan saya tinggal ni jenis rumah kayu berlohong. Dengan kat bawah rumah tu, bapak saya sengaja gantungkan beberapa hammock untuk bersantai-santai. Selain daripada hammock ni, bawah rumah saya juga ada sebuah kubur. Dan kubur tu dah ada sebelum rumah tu dibina. Dan tak ada sesiapa pun yang terfikir nak alihkan. Agaknya saya pun tak faham lah sebenarnya. Punyalah luas tanah depan belakang rumah ni. Tapi dia buat juga rumah quarters ni dekat atas kubur tu. Kan? Pelik juga kan? Okeylah. Dikatakan kubur tersebut merupakan kubur seorang lanun yang meninggal semasa singgah dekat pulau tu. Pada zaman-zaman dulu kala lah. Dan ditandakan dengan batu. Lanun tersebut hanya dikuburkan tanpa kepala. Dan kepalanya diputuskan dengan sengaja daripada badan dia tu lalu ditanam di tempat lain. Tapi kepala ni ditanam dalam pulau tu jugalah. Somewhere dalam pulau tu juga. Ini kerana kabarnya kalau ditanam sekali dengan kepala-kepala lanun tu nanti, lanun tu boleh hidup balik. Mungkin lanun tu ada mengamalkan ilmu-ilmu sihir lah agaknya. Dan pulau tu ada banyaklah sangat kubur-kubur lama dalam tu. Salah satu kejadian yang berlaku semasa bapa saya pergi memburu lah kisah ni. Dia pergi memburu ke hutan pada waktu malam. Dan saya waktu tu masih lagi seorang bayi. Dan mak saya je yang ada dekat rumah time tu. Dan mak saya tahu yang bapa saya akan balik keesokan harinya ataupun awal pagi lah. Kebiasaannya kalau balik pergi memburu tu, macam tu lah time-time ayah saya balik. Jadinya nak dijadikan cerita lah. Masa dah tengah-tengah malam tu, tiba-tiba mak saya dengar bunyi motor bapa saya masuk ke pekarangan rumah, ketuk pintu dan mak saya bukalah pintu. Dan dia pelik sebab bapa saya balik terlalu awal daripada kebiasaan dan tak buka pintu sendiri. Walhal sebab ayah saya ni dia ada bawa kunci sendiri. Tapi mak saya lagi pelik bila mak saya ni bercakap dengan dia, dengan ayah saya waktu tu lah. Konon-kononnya ayah saya bercakap. Bapa ni langsung tak berjawab tau. Muka bodoh je, muka toya je macam tu. Jawab tak, senyum pun tak.
Jadinya malam tu bapak saya masih berpakaian yang sama masa dia keluar tadi. Siap bertopi semua. Terus dia dah mak saya buka pintu bilik ni, dia terus masuk dalam bilik. Dan mak saya waktu tu ikut je lah bapak saya tu. Dan nak tahu tak mambang tu buat apa? Dia masuk dalam bilik tu, dia pijak naik atas katil, lepas tu dia lompat-lompat dekat atas katil tu. Dan anda bayangkanlah rupa macam mana orang dewasa, lelaki yang dah umur dalam 40-an melompat-lompat dekat atas katil kayu. Tanpa diiringin satu haram pun ekspresi dekat muka tu. Dan mak saya apa lagi? Mak saya ambil saya, capai saya terus. Lepas tu, terus dia lari pergi ke rumah jiran, merentas padang. Sebab dia tahu yang itu bukan suami dia. Lantak kau lah mambang, kau nak lompat ke? Nak berguling ke atas katil tu, suka hati kau lah, kata dia. Dan esok paginya, lepas matahari dah naik sikit, barulah bapak saya balik, bawa hasil buruan. Dan kejadian lain yang berlaku masa Pak Cik Zain dan Mak Cik Misah saya baru je kahwin. Konon-kononnya diorang ni nak honeymoon sambil melawat-melawat kami anak beranak dekat pulau tu lah. Disebabkan ada beberapa quarters yang dah memang fully furnished, dah memang cantik, siap dah disediakan untuk pegawai-pegawai ni, tapi tak ada berpenghuni. Bapak saya pun tawarkan pada diorang untuk menginap kat salah sebuah quarters tu. Dan diorang sampai dekat pulau tu waktu petang tau. Sempat lagilah diorang ni pergi jalan-jalan, tengok-tengok pantai, orang kata sightseeing apa semua, ambil-ambil angin sebelum malam menjelma. Dan rancangan asal diorang nak siap-siap, bersihkan diri, solat-solat, lepas tu makan dekat rumah saya. Tapi tak payah tunggu diorang bersiap. Lepas maghrib je, tiba-tiba diorang ni dah terpacak dekat depan pintu rumah saya. Siap bawa beg dengan tudung makcik Misah saya ni. Entah ke mana, dah huru-hara dah tudung dia. Diorang cakap apa tau? Diorang cakap nak tidur je kat rumah saya lah, tak nak duduk kat situ. Dan diorang bila dah masuk dalam apa semua, diorang pun buka lah cerita. Masa tengah ready-ready nak mandi ni, tiba-tiba pintu bilik ni dipulas-pulas daripada luar dengan ganasnya. Padahal pintu tu tak kunci pun. Dan diorang berdua dah diam, kejung je, sambil perhati je tombol pintu tu. Risaulah, kot-kot ada pencuri ke apa. Adalah dalam beberapa minit keadaan tu berlaku. Lepas pintu tu dah berhenti dipulas-pulas macam tu, Pak Cik Zain pun buka lah pintu tu seslow yang mungkin supaya tak keluarkan bunyi. Sebab Cik Zain ni tak ada apa-apa senjata pun untuk nak pertahankan diri. Bila dia dah yakin keadaan rumah tu dah clear, barulah dia panggil Makcik Misah keluar daripada bilik. Cek lagi sekali rumah ni daripada depan sampai ke belakang. Tapi tak ada tanda pun ada orang masuk dalam rumah tu. Cek jugalah kat dalam bilik air, kot-kot mana tahu ada orang masuk ikut tingkap kecil kat atas jamban tu kan. Semua clear tau, tak ada apa-apa pun. Tengah kucuk-kucuk diorang ni buat macam perkiraan lah kemungkinan orang masuk ikut situ. Tiba-tiba ada bunyi. Bila ditolehkan kepala ke sinki dapur, tu dia. Waktu ni pilih air tu tengah terbuka sendiri. Perlahan-lahan, lepas tu keluar air daripada kecil sampailah yang paling kuat sekali. Bila air kena dekat sink tu, bunyi tu makinlah kuat. Memang taklah diorang nak tutup air tu. Terus diorang masuk bilik, ambil beg, tak tutup lampu, kipas, pintu semua tak kunci. Berlari terus, sambil lari, sambil tarik tutup pintu tu sampai terhempas. Terus lari pergi rumah saya. Dan mereka balik ke darat selesai berhoneymoon 2 malam je jadinya. Daripada awalnya plannya nak cuti lama, jadi 2 hari je. Sebab diorang takut sangat nak duduk kat situ lagi. Tapi sebenarnya diorang tu tak tahu yang bawah rumah saya tu ada kubur. Dan kalau diorang tahu, tak tahulah macam mana agaknya diorang tu. Dan mambang dekat rumah saya ni pun, dia penakut tau dengan bapak saya. Masa bapak saya ada kat rumah, dia tak ada pula musik. Tapi kalau bapak saya tak ada kat rumah, tak kira lah siang ke, malam ke, dia punya perangai sampai mak dah malas nak layan dah benda tu. Dan rumah tu kan rumah kayu. Kalau ada orang berjalan memang confirm dengar. Tapi mambang ni, dia bukan setakat berjalan je, siap berlari-lari lagi daripada depan rumah pergi ke belakang. Bila toleh-toleh, tak ada orang pun kat situ. Dan kadang-kadang dia punya berlari ni dekat atas bumbung lah, dekat tepi dinding lah. Dan bunyi orang bernafas kuat, bunyi orang bercakap, bunyi orang kat dapur macam kelentang-kelentung tengah masak-masak kat dapur. Jadinya macam-macam lah ada gangguan dekat rumah ni. Dan kadang-kadang pernah juga sekali lah bunyi
Ni macam orang berjalan dekat bawah rumah. Sebab bawah rumah tu tanah di pasir. Dan 10 tahun jugalah mak bapak saya bertahan dekat situ sebelum permohonan nak pindah ke darat diluluskan. Sekarang quarters tu hanya beberapa je yang berpenghuni. Yang lain semua dah ditinggalkan kosong. Sebabkan tak nak membazir, quarters-quarters yang kosong dijadikan homestay. Siap ada package untuk island tour lagi. Island hopping, snorkeling, star watching dan banyak lagi lah. Termasuklah quarters lama rumah saya tu. Sejak kita orang pindah keluar katanya, 2 orang je manager yang duduk kat situ. Bersilih gantilah. Tapi itu pun tak lama. Dan manager tu pun kemudiannya sanggup duduk rumah lain daripada duduk dekat situ. Jadi rumah tu sekarang dah jadi homestay je. Siapa yang rasa-rasa pernah pergi bercuti dekat pulau tersebut, dapat homestay kayu warna coklat gelap tu dan belakang ada runway kapal terbang, ketahuilah bahawa korang tidur dekat atas kubur. Okey, dekat sini saya nak bagi hint sikit. Pulau ni dilegendakan dengan kisah naga. Sungguh dongeng bunyinya kan? Tapi korang tak tahu. Sebenarnya, naga tu berkemungkinan wujud dan benar. Dia mungkin makhluk yang hidup di kawasan yang bertekanan tinggi, iaitu di dasar laut. Sebab itulah dia tak pernah muncul dekat permukaan. Macam makhluk dekat Mariana Trench yang pelik-pelik tu kan? Korang takkan jumpalah dekat kawasan lautan biasa. Dan diorang hanya boleh hidup dengan tekanan yang tinggi je kat dasar laut tu. Dan laut tu pun cuma 5% je yang kita baru teroka, betul tak? Luasnya ilmu dan kekuasaan Allah ni. Dan Assalamualaikum. Dan ini adalah kisah pembukaan Kisah Seram Malaysia pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah pembukaan ni? Semoga anda terhibur sebab KSM masih ada lagi. Kalau tak silap KSM ada 3 lagi kisah. Jadi kita terus dengan kisah yang seterusnya. Okey, baiklah. Okey, kita sambung cerita pasal toyol tadi. Untuk anda lebih berhati-hati, berikut adalah tanda-tanda manusia yang membela toyol. Nombor 1, tidak mencuci tangan selepas makan kerana toyol akan menjilat tangannya selepas dia masuk tidur. Nombor 2, kerap berjalan dengan kedua tangan dekat belakang seperti menggendong sesuatu dekat belakang dia. Nombor 3, memiliki cat rumah yang berwarna-warni sebab toyol kebiasaannya akan suka pada rumah yang banyak warna ni. Nombor 4, memiliki satu bilik yang banyak ditaburkan bunga dan dalam tu ada banyak makanan, jajan-jajan dekat dalam tu. Okey, dan ini adalah cerita pasal toyol. Kita sambung dengan kisah yang kedua kita. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Nama saya Lin dan kisah yang saya ingin ceritakan ini berlaku di perairan Sabah pada tahun 2012. Saya telah ditugaskan untuk menjaga keamanan di sebuah pulau di lautan China. Ya sahabat-sahabat, lautan China. Dan pulau tu adalah aset kerajaan kita seperti kes Pulau Batu Putih yang telah menjadi rebutan satu ketika dahulu. Pulau tersebut saya bagi nickname Pulau Erika. Ada terdapat 5 pulau yang kami kena jaga. So di Pulau Erika tu kekuatan anggota adalah seramai 15 orang. Dan 15 orang ni jugalah yang akan bekerjasama dalam segala aspek, dalam segala kerja-kerja untuk nak menjaga pulau tersebut. Dan untuk pengetahuan anda semua, pulau-pulau tersebut tidak mempunyai talian telefon. Tapi sekarang dah ada lah. Dan saya bertugas sebagai anggota teknikal di pulau tersebut. Pada mula-mula, duduk dekat sana memang rasa best sangat tau. Sebab rasa aman, bangun pagi-pagi je kan, tengok matahari terbit, tengok lautan luas membiru je. Tapi, bila dah lama sikit, mulalah rasa bosan. Yelah, lain telefon pun tak ada. Nak call awek pun tak boleh. Nak call orang tua pun tak boleh juga. Kena stay je berbulan-bulan dekat situ. Jadi dia metulah, tak tahu nak buat apa. Jadi waktu ni, bila dah boring kan, kami sering cuba nak hilangkan boring kami ni seringlah bercerita sambil berjaga tu. Banyaklah topik-topik yang kami bincangkan. Ada juga yang buat cerita lawak. Tapi saya pula jenis suka cerita seram. Dan saya pernah tanya pada CEO saya. Sebab senior-senior saya pernah bagi tahu yang CEO kami ni ada sixth sense. Tuan, dah lama tuan bertugas kat sini. Tuan pernah nampak tak benda-benda yang pelik?
Aku dah lama kat sini, mestilah pernah. Apa punya soalan lah kau ni? Kau tengoklah tempat ni macam mana rupa dia. Tu. Kau nampak tak? Radar tower kita tu, dekat atas tu. Jam 3 pagi, aku ada nampak perempuan duk bertenggek kat atas tu, kau tahu? Lepas je dia cakap macam tu, saya pun tolehlah kat tower tu. Memang seram. Malam-malam tak ada siapa nak berani naik atas tu. And then kami pun sambunglah cerita. Dan saya pula duk asyik perhati je tower tu. Dan tak lama lepas tu, tukang masak kami pula buka cerita. Kami masa tu ada 5 orang, termasuklah CEO kami. Lepak-lepak sambil bercerita lah dekat pondok kayu yang kami buat sebulan lepas. Menurut tukang masak kami lah, dia pun pernah nampak jugalah kelibat perempuan berjalan dekat atas breakwater. Breakwater ni dia batu-batu besar penghadang ombak. Yang tu lah. Saya time tu tengah ronda-ronda tau dalam pukul 4 pagi. Masa saya lalu dekat depan break tower tu, saya ada nampak sosok perempuan tengah berjalan kat situ. Dekat atas batu tu lah. Tapi yang pelik, kaki dia tak ada. Jadinya bila dah nampak macam tu, saya buat tak tahu je lah. Lepas ronda-ronda, saya terus masuk dalam bilik, terus tidur. Saya buat tak tahu je lah pada malam tu. Dan tu tak kira seram lagi tau. Dia ni memang jenis berani punya orang lah. Pernah sekali dia tidur dekat luar kediaman kami tau. Dan dia tidur dalam hammock. Sejenis buaian lah yang digantung antara pokok kelapa dengan tiang pondok tu. Dan menurut tukang masak kami tu, dia pernah dikejutkan oleh satu jelmaan perempuan cantik. Dan masa tu, awal pagi jugalah. Lebih kurang dalam pukul 3 pagi. Bang? Bangun bang? Abang? Bangun bang? Dan waktu ni dia pun membuka mata perlahan-lahan. Mata dia terpaku melihat kecantikan perempuan tu. Punyalah cantik kata dia, yang sedang berdiri dekat sebelah dia je. Abang, bangun ya. Tidurlah kat dalam. Hari nak hujan ni. Dan begitulah ucapan yang keluar daripada bibir perempuan tu. Dan si tukang masak tu jawab iya je. Dia bangun je daripada hammock tu, perempuan tu terus dah hilang. Dan itu bukan mimpi sebab dia memang sedar dan dia ni jenis yang tidur-tidur ayam. Bukan jenis yang tidur mati. Nasib dia lah jumpa yang cantik. Kalau yang hodoh, tak habis tanah dia lagi agaknya. Tapi saya memang respect lah dekat tukang masak kami ni. Dalam banyak-banyak kru kita orang, dialah yang paling berani. Solat pun tak pernah tinggal dia ni. Dan ini pula kisah saya selama saya hidup kat sini. Dan ini adalah kali pertama saya nampak jemaah yang tak patut saya nampak. Cerita ni berlaku kat pulau tu jugalah. Lokasinya dekat breakwater. Masa tu dalam jam pukul 2 pagi lah lebih kurang. Saya dengan kawan saya ni yang seorang lagi lah. Konon-kononnya niat waktu pada malam tu nak memancing. Yelah, mata tak boleh tidur. Kena pula berjaga. Sambil-sambil tengok keadaan, orang kata mengawasi keadaan sekeliling tu. Mana tahu ada lanun naik ke apa. Saya dengan kawan saya ni yang saya namakan dia Yet nama dia. Kami berdua pun membawalah joran dan umpan menuju ke breakwater tu. Jarak antara breakwater dengan kediaman kami tu taklah jauh sangat. Sebab breakwater tu bersambung dan agak panjang. So, kita orang bolehlah jalan-jalan sampai ke hujung tu. Panjang breakwater tu lebih kurang dalam 100 meter lah. Jadinya saya dengan Yit pun berjalan lah. Sampai ke bahagian tengah breakwater tu. Yit, kita mancing kat sini lah. Lagipun kat sini terang. Sebab kena cahaya lampu spotlight daripada rumah kita tu. Okey kak tu. Mana-mana pun okey lah. Janji ada hasil babe. Tak kisahlah. Jadinya kami berdua pun mulalah memancing. Jarak antara Yin ni dengan saya taklah jauh. Dalam 2 depa je macam tu. Malam tu tunggu. Ikan tak muncul-muncul tau. Dah dekat 1 jam dah kita orang berdua ni memancing. Tapi tak ada hasil. Yang peliknya, ada rasa macam ikan ni tarik. Tapi bila kita orang rentap tarik, umpan tu hilang. Habis macam tu je. Tapi ikan tak ada. Biasanya dekat pot tu memang tak pernah mengecewakan lah. Tapi malam tu lain pula keadaannya. Sedang saya mengelamun tu, melihat dekat tepi-tepi batu tu, saya terkejut melihat satu susuk badan yang duduk membelakangkan saya. Benda tu betul-betul duduk dekat arah kanan saya tau. Tapi sedikit ke depan.
Sebab itulah saya boleh nampak dengan jelas. Rambut kasar, panjang, badan berbulu warna hitam macam tu. Dan saya ingatkan saya sedang berhayal waktu tu. Dan saya cuba pandang ke arah lampu spotlight dan saya toleh balik ke arah lembaga tu. Dan dia still lagi ada kat situ. Duduk dekat atas batu tu. Dan saya buat macam tu sampai 3 kali lah. Toleh tempat lain, pandang balik. Toleh tempat lain, pandang balik. Tapi benda tu masih lagi dekat situ. Sebab saya ingatkan waktu ni saya tengah berkhayal ke tengah bermimpi ke apa. Tapi memang sah. Benda tu memang ada dekat situ. Tiba-tiba saya rasa badan saya ni macam tak boleh nak bergerak. Dan saya nak toleh ke kiri kanan pun tak boleh time tu. Dan masa ni saya tak tahu dah nak buat apa. Dekat 4 minit jugalah saya tak boleh bergerak macam tu. Saya jeling ke kiri, benda tu masih ada dekat sana. Malah benda tu makin lama macam makin dekat dekat saya. Tak dijangka. Tiba-tiba saya rasa macam ada satu tusukan di belah tulang rusuk kiri saya. Oi, Len. Mea, sini umpan sikit. Aku dari tadi panggil kau tak jawab. Kau ni. Terus, saya dah boleh bergerak. Dan Yet punya geram waktu tu dengan saya. Dia cucuk saya gunakan rod pancing dia tau. Dan saya pun beranikan diri melihat ke arah lembaga tadi. Dah, benda tu dah tak ada kat situ. Dah hilang dah. Tapi ada nampak kepulan asap warna hitam dekat tempat benda tu duduk tadi. Yet, jom balik. Tak diikan lah malam ni weh. Tu lah. Umpan sampai dah habis dah ni. Tapi seekor ikan pun tak sangkut. Dah, jom lah kita gerak. Jadinya kami berdua pun berjalan lah meniti batu sepanjang breakwater tu. Sampai dekat bilik rehat, barulah saya ceritakan pada si Yet ni apa yang saya nampak tadi. Lah, patutlah aku panggil kau tak jawab-jawab. Langsung tak toleh pun. Aku panggil kau sampai dah menjerit kot. Kuat tu aku jerit. Dan jarak kita bukan jauh, kau sebelah aku je. Patutlah macam tu. Itulah tu. Sebab itulah. First time weh aku nampak benda macam ni. Nasib baiklah kau cocok rusuk aku tadi guna rod. Baru aku dapat bergerak tau. Macam dah nak kena sampuk dah aku tadi tau. Itulah korang. Dah tahu tempat tu macam tu. Orang pernah nampak hantu kat situ. Korang dua gatal lagi mancing kat situ kan. Dan time ni senior saya pula tau menyampuk. Lepas tu saya dengan Yet ni kena bebel lah dengan senior saya. Dan biasanya lah memanglah bila tempat macam ni kita kerja dalam tempat macam ni, siapa je lah yang nak jaga kita? Kawan-kawan kita je lah yang jaga kita kat sini. Okey, ada PS, ada pesanan sikit kat bawah ni. Dia cakap biasa kita dengar jangan cakap besar bila dalam hutan. Jangan buat benda tak baik bila dalam hutan kan. Sebenarnya dekat laut pun sama. Sama je. Dekat mana-mana pun semua sama je dia kata. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada malam ni. Semoga anda terhibur sebab KSM masih ada lagi 2 cerita. Jadi kita terus dengan kisah yang seterusnya. Okey, baiklah. Kita terus dengan kisah yang ketiga. Tapi sebelum tu, kita nak cerita yang pasal toyol tadi. Bagaimana cara agar toyol tidak masuk ke rumah? Nombor 1, jangan biarkan ada sisa makanan di dalam rumah, di singgih dapur dan dalam tong sampah dalam rumah tu. Biasakan sebelum tidur, buanglah semua sampah-sampah ke tong sampah dekat luar rumah tu. Okey, nombor 2 kata dia, bela ikan puyuh ataupun ketam. Tujuannya agar toyol ni bermain dengan binatang tersebut dan lupa akan tujuannya untuk nak mencuri duit dekat rumah kita. Okey, nombor 3, tanam hala di pekarangan rumah. Yang ini saya tak pastilah. Kenapa, apa sebab? Mungkin agaknya toyol suka makan hala agaknya. Siapa tahu kan? Okey. Nombor 4 pula, jangan gantung gambar-gambar makhluk bernyawa dan juga patung-patung yang menyerupai makhluk bernyawa yang ada dalam rumah ni. Dan cara paling terbaik adalah berpegang teguh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Rasulullah. Kerana hanya dengan cara tersebut kita akan mendapat perlindungan baik zahir maupun batin. Jangankan toyol, jin pun tak akan berani masuk ke dalam rumah jika rumah kita sentiasa diisi dengan kegiatan ibadah dan sering membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam rumah.
Okey, kita sambung kisah tadi. Okey, yang ni sambungan kisah yang tadi tu. Cerita berkenaan dia jaga dekat pulau dekat Laut Cina Selatan tu kan. Okey, ni sambungan kisah dia. Kisah yang kali ni dia nak cerita pasal kisah pertama dia, lampu ataupun cahaya misteri dalam laut ni. Kisah ni dialami oleh senior saya time diorang pergi memancing di tengah laut. Dan untuk makluman, kisah ni masih berkisar di tempat saya bertugas, iaitu sebuah pulau yang berada di Laut Cina Selatan. Senior saya ni, seorang saya panggil nama dia Apek, seorang lagi nama dia Sing. Kedua-duanya memang kaki pancing. Satu malam tu, mereka dua bercadang untuk turun memancing ke laut dengan menaiki bot. Ada beberapa kru lain yang turut serta pada malam tu. Dan bot tu taklah besar mana, bolehlah muat untuk naik 7 orang. Dan malam tu mereka pergi memancing dengan bot tu, berempat je. Yang lain tak nak ikut. Menjadi kebiasaan lah. Apek lah yang akan biasanya membawa bot ni ketika pergi memancing. Dan dialah yang arif tentang pot-pot yang banyak ikan. Setiba mereka di pot yang dikenal pasti sebagai lubuk ikan ni, Sing pun menjatuhkan sahur. Bila dah settle apa semua kan, dah settle down, barang-barang semua dah siap apa semua, diorang pun memulakanlah aktiviti memancing. Pada masa tu, lebih kurang jam 10 malam tau. Time tu diorang punyalah seronok memancing kerana setiap kali kail dijatuhkan pasti akan disambar ikan. Dan ikan yang diorang dapat diletakkan dalam jut tau. Jut ni sejenis jaring tempat letak ikan. Dan jut tu pula diorang letakkan kat tepi bot dan terendam dalam air. Tujuannya adalah untuk memastikan ikan tu tetap kekal hidup. Dan ikan yang dah mati pula diorang akan alihkan dan letak dalam satu bekas lain. Cuma yang hidup je diletakkan dalam jut. Makin lama semakin kurang ikan makan umpan diorang lah. Dan masa tu dah agak lewat, sekitar jam 1 pagi. Kerana duk kusyuk sangat ni menari ikan-ikan ni, diorang tak sedar yang diorang dah lama kat situ. Hei, tadi banyak pula ikan cagut. Sekarang ni senyap pula. Sabarlah Sing, aku nak penuhkan jut-jut yang kita bawa ni dulu, barulah kita boleh balik. Dan kata Apek pada Sing ni lah, sambil mengembuskan asap rokok. Yang 2 orang lagi waktu ni dah lena di buah mimpi. Tinggallah si Apek dengan Sing je yang masih bertahan. Dan Apek seorang je yang masih dalam keadaan duduk. Manakala si Sing ni dah terbaring menunggu mata terlelap je. Sing, bangun jap Sing. Kau nampak tak cahaya tu? Waktu ni si Apek bertanya pada Sing sambil jarinya menunjukkan cahaya di dalam laut. Dan cahaya tu bergerak perlahan-lahan menuju ke arah bot diorang. Lah. Benda apa tu Apek? Dan Apek pun apa lagi waktu ni dia diam je. Tak tahu nak jawab apa. Sebab cahaya tu betul-betul dah berada di bawah bot diorang. Dan cahaya tu berpusing-pusing mengelilingi bot tersebut. Dan kemudiannya beredar. Apek dan Sing waktu ni dah diam sibuk bahasa dah. Cuma boleh tengok lampu tu berlalu macam tu je. Dan Apek dah mula rasa tak sedap hati. Begitu jugalah dengan si Sing ni. Nampak daripada raut wajahnya dah gelisah dah. Dan hanya mereka berdua saja yang melihat cahaya tu. Yang 2 orang lagi dah tidur mati waktu tu. Dah lah Sing, kita gerak lah weh. Dia dah bagi warning tu. Kejutkanlah lagi 2 orang tu. Jom lah kita balik sekarang. Dan Sing pun waktu ni mengejutkanlah 2 orang kru yang lena di buai mimpi tadi. Dan ketika Sing mengangkat jut yang pertama, dia terkejut tau melihatkan yang jut tu kosong. Apek, kau tadi ikat tak betul-betul tali jut ni? Pasal apa jut aku kosong ni? Tak payah cakap jut kau je lah. Jut aku ni pun kosong juga lah. Tadi nak penuh dah ni tadi. Kau tengok ni pun kosong juga. Dah lah. Jom lah weh. Tak payah banyak cakap lah. Kita gerak je. Sebelum jadi apa-apa yang teruk, jom baik kita gerak je sekarang. Dan dia pun start engine bot, lalu meninggalkan pot misteri tu dengan penuh tanda tanya. Setiba diorang dekat tempat kediaman kami, barulah si Apek tu bersuara. Kejadian tu adalah kejadian yang kedua yang berlaku pada dirinya. Bagi Sing, itu adalah kali pertama. Kejadian pertama yang Apek alami tu pun sama je macam ni. Nampak cahaya dalam laut menuju ke bot. Lepas tu cahaya tu mengelilingi bot. Dan bila cahaya tu hilang, ikan dalam jut pun turut hilang. Dan kejadian tu masih menjadi tanda tanya kepada kami semua. Apek juga pernah bercerita tentang pot memancing favourite dia tu. Dan pot tu memang lain sikit. Bila kita tengok laut bergombak dekat area tu tenang je.
Ibarat tak ada ombak langsung kat situ. Serius, memang tenang. Dan saya sendiri pun memang pernah nampak lah apa yang dikatakan ni. Len, hang perasan tak? Kalau kita snorkeling kat air tu, hang ada nampak tali sawu panjang berjuntai kan? Benar. Dan kalau kau nak tahu, tali sawu tu bukan saja-saja je kita orang kerat dulu, tahu tak? Ada sebabnya. Sebabnya, kalau diikutkan logik, memang tak ada siapa berani kerat tali sawu tanpa sebab. Mau kena marahkan CEO. Dan Apek pun meneruskan lagi cerita dia. Kami yang duduk dekat pondok tu pun khusyuk mendengar cerita senior ni. Dan Apek pun memulakan ceritanya. Mengenai dengan tali sawu tu lah. Kisahnya begini. Diorang pergi memancing dekat pot favourite tu lah pada waktu petang. Dan diorang berjanji nak pulang ke tempat kediaman sebelum azan maghrib. Dan Apek pada masa tu, job dia jadi tekong lah. Apa lagi kan? Okey, angkat sawu. Kata Apek pada Balak. Balak ni senior saya yang dah posting dah. Okey babe. Okey, aku angkat. Dan Balak pada masa tu berada dekat depan bot. Dan ketika Balak menarik tali sawu tu, dia dapat merasakan yang sawu tu berat dia lain macam tau. Dia pun meminta bantuan seorang lagi rakan yang ada dalam bot untuk membantu dia menarik tali sawu tersebut. Dan waktu ni Balak berasa pelik sebab selama ni seorang je boleh tarik tali sawu tu. Tapi kali ni kena berdua. Itu pun masih terasa berat sangat-sangat. Mata Balak merenung ke dalam laut sambil memerhati sawu ditarik ni. Allah! Dan dia pun tanpa berfikir panjang lalu mencapai parang dan terus memotong tali sawu tu. Balak! Pasal apa hang potong tali sawu tu? Kata Apek pada Balak yang mukanya dah pucat dah waktu tu. Dah Apek, dah. Kau start je bot tu. Kita balik sekarang lah. Dan Apek pun menghidupkan enjin bot tu terus memuncut meninggalkan pot angka tu. Dan setiba di tempat kediaman tu, barulah Balak ni membuka cerita. Ketika dia menarik tali sawu tadi, dia nampak ada benda tengah bergayut pada tali sawu tu. Dan dia gambarkan rupa benda tu seperti rupa manusia dengan mata terbeliak tapi dalam keadaan yang amat kurus. Sebab itulah dia terasa agak pelik. Biasanya seorang-seorang pun dia boleh tarik tali sawu tu. Ini berdua pun masih terasa berat. Dan Balak pun tak banyak cakap. Dia terus cantas tali sawu tu. Biarlah CEO nak marah ke apa ke, aku sanggup lagi kena marah daripada tarik benda tu naik ke atas bot. Dan kami yang mendengar cerita tu pun rasa tindakan dia tu betul. Kita tak tahu apa yang ada dalam laut tu. Dan laut tu bukan tempat kita. Yang penting kita tak kacau diorang. Tapi diorang yang curi ikan kita orang kan. Okeylah sahabat semua, setakat ni je lah cerita saya. Ingat ya, lautan ni juga ada penghuninya. Cuma kita yang tak nampak. Manakala yang pernah nampak tu, kira dia nak tunjukkanlah diri dia ada dekat kawasan tu. Dan terima kasih. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang ketiga pada malam ni. Jadinya kita terus dengan kisah yang seterusnya. Okey, baiklah. Untuk cerita yang terakhir pada malam ni. Okey, kisah kali ni daripada Encik Hairi. Kisah berkenaan dengan hantu air. Jadi kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada geng-geng kisah seram Malaysia. Di sini saya ada satu cerita untuk dikongsikan. Dan ceritanya berbunyi begini. Saya Hairi. Pada umur saya dalam 10 tahun macam tu, kami sekeluarga telah pergi bercuti di Pulau Pangkor Perak. Memang tak sabar rasanya time tu sebab memang kami dah lama plan nak pergi bercuti ke Pulau Pangkor ni. Segala persiapan telah pun dibuat, baju-baju mandi, barangan-barangan nak berkelah apa semua nanti dengan bekalan-bekalan makanan, semua dah siap pack dah, masuk dalam beg. Cuma tinggal angkut masuk dalam kereta je. Setelah hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, kami satu keluarga. Saya satu family, pakcik saya satu family dan saudara mara kami.
Dan kami beramai-ramai lah waktu ni memulakan perjalanan dengan menaiki kenderaan. Dipendekkan cerita lah, kami sampai dalam jam pukul 2.30 petang waktu tu. Terus je check in ke hotel yang telah kami tempah dan menunaikan solat jamak. Setelah selesai solat apa semua kan, kita orang dah relax-relax, kita orang pun start lah dah selesakan dah badan apa semua, kita orang pun mulalah makan ramai-ramai. Memang seronok sangat lah waktu tu. Kita orang makan bekal yang dibawa. Punyalah seronok time tu, makan ramai-ramai kan, dengan saudara mara apa semua. Siap makan-makan apa semua. Dalam jam 4 petang macam tu, saya dengan kakak-kakak saya, dengan saudara mara saya ni, pergilah turun ke laut untuk buat aktiviti yang memang kami nanti-nantikan, iaitu mandi-manda dan main-main pasir dekat pantai tu. Dalam tengah-tengah kita orang syok-syok mandi tu, ada seorang saudara saya ni bawa bola, katanya untuk nak main dalam laut. Jadinya kami pun buatlah bulatan. Saya pula masa tu tak join diorang tau untuk main bola ni, sebab tengah syok main air waktu tu. Kiranya waktu tu saudara mara saya semua join main bola, cuma tinggal saya seorang je yang main jauh sikit daripada diorang ni, main dalam air lah waktu tu. Dan saya pun teruskanlah mandi ni. Dalam sedar tak sedar, tengah seronok-seronok main air tu, saya berhenti sekejap. Siap tengok matahari terbenam. Punyalah cantik kan. Air pun sampai jadi nampak warna oren tau dibuatnya. Tapi saya terlupa satu perkara. Matahari terbenam, maksudnya dah senja. Dah nak dekat masuk waktu maghrib. Tapi saya waktu ni masih lagi terleka dengan bermain air. Seseorang pula tu waktu tu. Dan boleh dikatakan semua orang waktu ni dah naik dah. Tinggal saya seorang je waktu ni dalam air. Tengah saya duk seronok-seronok main air. Berenang ke sana, berenang ke sini. Tiba-tiba, saya rasa kaki saya ni macam tersangkut pada sesuatu. Mula-mula rasa macam tersangkut. Tapi, lama-lama rasa seperti ditarik daripada bawah tau. Dan rasa ditarik ni jauh nak ke tengah. Dan saya masa tu memang dah tenggelam tak timbul-timbul dah. Dan benda ni berlaku dalam sekelip mata je. Tu orang kata ajal belum tiba agaknya. Dalam saya ditarik-tarik tu, tiba-tiba ada seorang abang ni, tak tahulah macam mana dia boleh perasan saya dah nak lemas waktu tu. Saya cuma rasa ada seseorang capai tangan saya yang terkapai-kapai dan tarik saya ke tepi pantai. Alhamdulillah waktu tu saya selamat. Cuma saya perasan saya bukan berada di pantai tempat yang saya mandi bersama dengan keluarga tadi. Saya sekarang ni berada jauh, lebih kurang 200 meter daripada pantai tu. Lepas diselamatkan, saya pun ceritalah pada abang yang selamatkan saya tu. Dan saya terasa ada orang tarik kaki saya. Dan kata abang tu, masa dia selamatkan saya, dia nampak macam ada bayang wanita hitam semua dengan rambut panjang dia tengah tarik kaki saya. Dan abang tu kata, masa selamatkan saya, dia baca ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, benda tu lepaskan saya. Lepas tu, saya tengok kaki saya ada kesan cakar yang agak panjang. Dan abang tu bawa saya balik ke tempat keluarga saya. Terus saya demam malam tu. Tak berani dah saya nak mandi lagi. Dan kisah kejadian saya lemas ni terjadi sekitar tahun 1998 macam tu. Tak tahulah apa jadi pada saya kalau saya tak dapat diselamatkan. Mungkinlah saya dah tak ada dekat dunia ni lagi. Jadi kalau nak mandi atau buat aktiviti laut ni, bacalah ayat pendinding dan jangan seronok sangat. Lagi satu, keluarlah daripada air sebelum senja. Dan itu sajalah perkongsian saya setakat ni. Dan terima kasih Hairi atas kisah yang dikongsikan. Maka dengan itu berakhirlah kisah seram Malaysia pada kali ini. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Sebab KSM adalah juga yang tegur KSM. Katanya KSM tersalah tu, tersalah bacaan, tersalah ni, biasalah. KSM saya ni, I nervous you kan, cakap depan komputer, cakap depan kamera macam ni kan, banyak sangat tersasul kadang-kadang. Puas dah KSM edit. Mana yang terlepas pandang tu, harap diampunkanlah. Baiklah, sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini, kita letak disclaimer dululah. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan kat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan saja. Janganlah terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, anda bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your support. See you next video. Take care guys and God bless you.